Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran Tauhid Darjah 5. Tajuk sambungan pelajaran minggu-minggu lepas iaitu percaya kepada hari kiamat, muka surat 11 hingga 14. Objektif kita pada kali ini ialah murid dapat menyimpulkan tanda-tanda besar pada hari kiamat dengan betul. Hari ini tadi belajar tanda-tanda besar hari kiamat. Di antaranya ialah apa dia? 1. Terhapus ayat-ayat Al-Quran di dalam mushaf. Segala ayat Al-Quran itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihilangkan supaya tadi tidak dapat lagi membaca. Yang kebanyakannya orang-orang yang penghafal ayat Al-Quran pun akan dimatikan, dicabut perlahan-lahan ilmu Allah itu diambil melalui orang-orang yang penghafaz satu pun akan dimatikan. Salah satu daripada contoh terhapusnya ayat-ayat Al-Quran itu. Itu kan ia datang daripada Allah dan ia juga akan kembali pun kepada Allah. Jadinya di sini ayat-ayat Al-Quran pun sendiri makhluk Allah yang indah kekal. Betapa Allah saja yang maha kekal. Tanda-tanda besar yang kedua iaitu munculnya Dajjal. Siapa dia Dajjal itu? Yang seperti kamu lihat di dalam gambaran ini adalah contoh saja, tapi bukan bilang ke dia ni. Ini rekaan sajanya bentuknya, tapi yang benarnya walau-alam bisawab. Tapi tanda-tanda Dajjal itu ia seperti di dalam gambaran ya, tanda-tandanya. Ciri-ciri Dajjal ni sebelumnya keluar iaitu seorang yang rambutnya keriting. Ini contohlah saja, bukan pelang ia punya. Ini macam karena bagi bayangan sajalah usul bentuk Dajjal itu. Iaitu apa satu, ia bermata satu dan matanya sebuting lagi buta. Satu buta, yang satu boleh melihat. Dan Dajjal ni juga ia ada bertulis kafir, ia punya di dahinya tu tanda kafir. Kalau orang yang beriman ia akan nampak tu tanda kafir itu. Dan Dajjal ini juga ia menguasai bumi dari hujung timur hingga barat. Dajjal merupakan sumber dari fitnah besar yang terjadi menjelang hari kiamat. Keluarnya Dajjal merupakan salah satu tanda besar hari kiamat. Manusia kebanyakannya masa itu durang terpengaruh. Na'udzubillah min zalika. Mudah-mudahan kita ini terhindar daripada fitnah Dajjal itu. Pasalnya waktu kemunculan Dajjal itu tidak ada suatu tempat pun yang indah diaganya. Semua tempat itu akan diagainya. Baik ada kampung-kampung, negeri-negeri, rumah-rumah ia akan mengagak. Tidak ada satu tempat pun yang akan temis daripada ia mengagak. Dan ia akan membuat kita ni rasa percaya arahnya tu. Memberitahu apa yang dicakapnya tu diterbalikkannya tu. Misal contoh, kamunya sembah akunya Tuhan kamunya. Siapa yang menyembah akunya, ini syurga. Siapa yang menyembah akunya, neraka. Sebenarnya syurga tu adalah neraka dan neraka tu adalah syurga. Ia sengaja akan membuat supaya orang itu percaya arahnya. Sebenarnya ia bukannya ada kuasa melainkan itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua itu adalah sihir saja yang kalau tidak Allah mengizinkan tidak akan terjadi juga. Tapi Allah Maha berkuasa segala-galanya. Dan Dajjal ini juga kalau supaya tadi mau terhindar daripadanya, hendaklah kita ni raja sebelum kita ni mengakhiri sembahyang tadi, selepas tadi membaca doa ayat akhirat tu, hendaklah kita ni selalu membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Semoga Allah melindungi kita ni daripada fitnah Dajjal, kerana itu adalah salah satu doa diajarkan oleh Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu juga Nabi ada mengajarkan kita ni supaya kita ni sentiasa setiap hari Jumaat membaca surah Al-Kahfi supaya tadi terlindung daripada fitnah Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Tanda yang ketiga iaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Iaitu Ya'juj dan Ma'juj ini adalah merupakan makhluk Allah yang keluar saat akhir zaman
yang muncul selepas keluarnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Durang ni membunuh ni, manusia-manusia di muka bumi ni dibunuh durang. Durang ni orang yang kejam, durang ni adalah makhluk yang kejam. Mereka tu merosak apa saja yang ada di sekitar durang tu. Apa saja yang mereka lewati, satu danau ataupun air kah, akan durang habiskan. Durang bersifatnya rakus, Ya'juj dan Ma'juj ni. Di antaranya juga durang ni bermukanya libar, matanya sipit, rambutnya berjambul berwarna putih, bentuk wajahnya macam sikui, macam sikui, macam tembikai, macam sikui, hamunya tu bulat dah tu, bentuk bulat tu, berambut putih, berjambul di depan atas kepalanya, matanya sipit. Jangan pulang kamu lihat orang mata sipit, Ya'juj Ma'juj tu bukan. Tu ia punya ciri-ciri Ya'juj Ma'juj saja tu. Lepas satu, dulu asalnya Zulkarnain ni, Nabi Zulkarnain ni sudah memblok ni durang ni daripada keluar. Iatah kalau tibanya bakal nanti hari kiamat, durang dapat keluar dari benteng yang pernah dibuat oleh Nabi Zulkarnain dulu tu. Okay. Yang keempat, manusia mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia masa ni kebanyakannya melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala tu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyuruh tadi bersolat, sembahyang, puasa, mendirikan zakat. Tapi kebanyakannya manusia melanggar. Macam kena suruh-suruh terpulang, macam siok membuat dosa tu daripada mengikut perintah Allah tu. Tu perkara yang tadi dah boleh tadi ikutkan. Jadinya itu sudah tanda-tandanya tu, manusia sekarang ni melampaui batas, mengingkari perintah Allah. Disuruh tutup aurat, berbuka, berdedah sana, berdedah sini. Mereka ni macam indah takut lagi kan perintah Allah tu. Kalau tema tu je Allah direct spot membagi hukuman, terus satu tu kenomban ke neraka, memang semua manusia ni takut ni. Dia berani melanggar perintah Allah. Ganya sengaja Allah mendelaykan kita ni punya balasan itu, pasal Allah akan memberi kamu tani peluang untuk bertaubat. Mudahan tani termasuk di dalam golongan orang-orang yang bertaubat sebelum Allah tarik nyawa kita ni. Dan satu yang kelima, lahirnya Imam Mahdi. Siapa dia Imam Mahdi ni? Ini dalam gambaran ni bukan bilang ini Imam Mahdi ni, contoh sajalah. Imam Mahdi ni sama namanya macam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad bin Abdullah. Itu adalah keturunan daripada Nabi Muhammad melalui pertalian anak-anak daripada Nabi Muhammad. Anak Nabi Muhammad itu akan lahirlah nanti Imam Mahdi. Tapi hadirnya Imam Mahdi itu ada sudahkah belum, walau alam, hanya Allah yang mengetahui. Ia punya fizikalnya Imam Mahdi ni ndak pulang dia sendiri pun, Imam Mahdi ni ndak tahu yang sebenarnya tu ia Imam Mahdi. Tanda-tanda Imam Mahdi ni, ia bukan ia sia-sia memberitahu dirinya tu Imam Mahdi. Ia kena lantik yang beritahu tu ialah Imam Mahdi. Ciri-cirinya Imam Mahdi ni, ia merupakan seorang anak Adam. Memanglah kata ni pun anak Adam juga. Lepas itu kedua matanya tu bercelak, atau bercelak tu matanya tu berhitam marah siring-siring tu. Lepas itu wajahnya tu bersinar seakan-akan ia tu bintang yang menyinar. Di bahagian bahunya ada tanda seperti tanda Rasulullah, ada macam tanda lah tu. Dan tu warna kulitnya warna kulit orang Arab, dan badan tubuhnya tagap tu. Satu umurnya tema tu pun dia dalam kandang lantik itu dalam umur 40 tahun. Ada riwayat mengatakan dalam 30 ke 40 tahun. Akhlaknya macam akhlak Nabi Muhammad. Tanda yang keenam iaitu matahari terbit dari sebelah barat. Maksudnya di sini matahari terbit dari sebelah barat ni, iaitu kan biasanya kalau matahari itu yang tadi lihat ia terbit dari sebelah timur kan. Ini tiba pada hari itu terbit dari sebelah barat dia pulang. Jaga-jaga, itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Nombor 7, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit membawa kebenaran. Ini yang ada dari kena ceritakan. Ini kawasan ini adalah tempat Nabi Isa alaihissalam turun dan bersembahyang bersama Imam Mahdi. Tapi Nabi Isa
masa tu waktu subuh. Ada sebahagian ulama mengatakan waktu subuh itu diorang akan mengerjakan sembahyang fardu subuh, tapi Imam Mahdi yang mengimamkan, pasal zaman itu sudah adalah zaman Nabi Muhammad. Jadi Isa mengikut juga ajaran Nabi Muhammad. Pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam? Kan Nabi Isa tu sebenarnya dulu ia kena angkat daripada kaumnya tu kan, pasal dia kan kena salib. Jadi Allah angkat ia ke langit dan ditukarkan mukanya tu sama dengan orang Yahudi tu, kerana membuat mukanya tiba-tiba tema tu sama dengan Nabi Isa. Dan yang sebenarnya kena salib itu adalah orang Yahudi yang kerana kaburkan mata orang Yahudi itu melihat yang kelihatan dorang itu adalah Nabi Isa. Sebenarnya Nabi Isa sudah kena angkatkan ke langit, dan apabila terjadinya hampir-hampir hari kiamat, Nabi Isa akan diturunkan untuk bersama Imam Mahdi melawan Dajjal. Nombor 8, keluar asap berkepul-kepul memenuhi angkasa. Asap itu bukan asap sembarangan tu. Asap itu ialah dipanggil dalam bahasa Arabnya dukhan. Dalam Al-Quran sendiri ada menyatakan dukhanania, surah Ad-Dukhana. Ini asap dukhana ni akan menyelubungi timur dan barat selama 40 hari. Orang beriman akan mengalami situasi seperti selisma saja. Tapi manakala kalau orang kafir, ia akan terasa macam mabuk dan ia keluar daripada lubang hidung, telinga dan duburnya. Dan asap dukhana ni akan mematikan orang-orang yang beriman. Itu maksudnya bukan yang macam asap-asap orang yang menunu-nunu tu. Kalau kamu lihat orang asap menunu-nunu tu, kamu boleh tahu itu dukhan. Bukan. Asap ni ia berkumpul seluruh dunia ni. Kita dunia tu jadi gelap, jadi patang. Segala makanan dan tumbuhan pun tema tu mati. Jadi kesukaran kita ni untuk makan. Masa itu tani diuji keimanan tani. Sana jauh datangnya Dajjal, akan membagi tani boleh bagi makanan ataupun aing, tapi mesti menyembah Dajjal dulu. Sana kita ni kena uji. Pada masa itu makanan tani hanyalah tani banyakkan bertasbih memuji Allah. Dan yang terakhir, nombor 9, matahari dan bulan bertembung. Matahari, bulan dan bertembung ni maksudnya berlanggar. Bulan dan matahari itu berlanggar. Apa tu jadinya? Bumi gerinti juga hancur tu. Dan planet-planet lain pun berlanggar. Neptune, Uranus, Zuhal, Mustari, Mareh, Zuhra, dan banyak-banyak lagi lah tu. Berlanggar sesamanya, berhantam macam seolah-olah macam mana ni. Bumi ini macam langit dan bumi, langit tu, langit di atas satu dan tanah di bawah tu, bumi yang di bawah tu menjadi satu. Lepas satu kena gulung-gulung. Tani di dalam tu dah ada serpihan-serpihan langsung. Bila sudah kalau melatup bumi ini, pun sudah langit semua bumi bercantum, memanglah semua manusia akan matilah tema tu. Hanya yang tinggal hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal abadi. Semua manusianya indah akan kekal. Okey, itu saja pembelajaran kita ni pada hari ini. Okey. Di kesimpulan ini, cikgu mengharap kamu hendaklah kita ni berwaspada di dalam kehidupan tani seharian agar menjaga amal ibadat kita ni agar tani terhindar jika seandainya pun ditakdirkan tani berada di dalam waktu fitnah Dajjal. Hendaklah tani mengkuatkan iman dan baca selalu surah Al-Kahfi dan doa selepas ayat akhirat tu. Sekali lagi cikgu ulang, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. InsyaAllah semoga mendapat manfaat daripada pembelajaran ini. Cikgu sudahi dengan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.